Buletin Didik 30 Oktober bersama saya Midhi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM komited memastikan setiap sen yang diperuntukkan dalam bajet 2022 akan memanfaatkan semua institusi pendidikan terutama pelajar. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Judin berkata pihaknya amat berterima kasih dengan peruntukan terbesar yang diberikan kerajaan kepada kementerian itu yang berjumlah RM52.6 bilion iaitu 16% daripada keseluruhan bajet. Bajet 2022 kekal mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting perbelanjaan negara yang mampu memacu masa depan pendidikan negara dengan lebih hebat. Antara yang mendapat perhatian kerajaan seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz ialah bantuan awal persekolahan, kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah dan menaik taraf sekolah daif. Selain memperkasa agenda pendidikan khas, rancangan makanan tambahan, insentif khas alat bantuan mengajar, diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN dan memperkasa bidang TVET. Peruntukan sebanyak RM50 juta untuk murid berkeperluan khas. Ini bertujuan untuk pembelian peralatan mengajar dan juga menambah baik fasiliti di sekolah. Usaha untuk kita terus memperkasakan pendidikan khas ini akan dilaksanakan oleh KPM bagi memastikan murid-murid anak-anak istimewa ini dapat terus belajar dalam persekitaran yang selamat dan kondusif. Selain itu, Datuk Dr. Razzie berkata bantuan sekali beri sebanyak RM100 kepada guru bagi pembelian alat bantuan mengajar adalah tanda penghargaan kepada mereka yang sudah banyak berkorban ketika pandemik COVID-19. Keputusan kerajaan memberikan peruntukan besar RM50 juta bagi pendidikan khas pastinya memberi impak yang besar dalam memperkasakan agenda pendidikan murid berkeperluan khas MBK. Menurut mantan Ketua Pengarah KPM Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, keperluan pendidikan khas adalah menyeluruh dan tidak hanya terhad kepada sekolah pendidikan khas. Wajar sekali lah kalau kerajaan memberi alokasi khas untuk pendidikan khas ini kerana rasionalnya pertama sekali ialah PDP dia tu ialah PDP yang mana keperluan alat bantu mengajar tu amat mendesak sekali. Maknanya bukan macam kita, kalau kita boleh terang dalam perkataan dan juga bercakap. Tapi dengan pendidikan khas ni perlu ada alatnya sekali. Tambahnya, daya konsentrasi MBK juga antara sebab mereka memerlukan perhatian lebih. Justru pendidikan yang berkesan bagi golongan ini bergantung kepada alat bantuan mengajar. Selain itu, Tan Sri Abdul Ghaffar juga yakin KPM akan menggunakan peruntukan tersebut sebaik-baiknya dalam usaha meningkatkan keberkesanan, pengajaran dan pembelajaran PDP bagi MBK. Dalam pada itu, guru pendidikan khas teruja dengan bantuan yang diperuntukkan kerajaan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah pendidikan khas. Ia pastinya dapat membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berkeperluan khas. Dapat menyediakan kelas yang lebih kondusif dan teraputi untuk murid MBK, terutamanya murid di luar bandar. Terima kasih diucapkan kepada kerajaan atas keprihatinan membantu murid MBK. Peruntukan ini dapat membantu guru-guru meningkatkan kualiti sesi pengajaran dan pembelajaran agar lebih kondusif dan proaktif. Terima kasih kerajaan Malaysia. Terima kasih kerana tidak pernah meminggirkan program pendidikan khas. Adanya digital classroom, penaik taraf di bengkel-bengkel kemahiran dan bilik terapi ini memberikan peluang kepada pelajar istimewa ini merasa keseronokan berada di sekolah. Bukan itu sahaja, ibu bapa kepada anak-anak khas ini juga menzahirkan rasa syukur. Sudah pasti ia membantu MBK menikmati pembelajaran yang lebih kondusif dengan fasiliti yang bakal ditambah baik. Bantuan untuk peralatan semua ya. Alhamdulillah lah, saya memang bersyukur sangat-sangat. Terima kasih kerajaan dapat membantu. Dalam pada itu, bantuan awal persekolahan turut dinaikkan daripada RM100 kepada RM150. Menurut Datuk Dr. Razzie, ia sedikit sebanyak dapat membantu murid kembali ke sekolah, khususnya tahun depan.
Alhamdulillah sekarang ini sekolah telah dibuka semula secara berperingkat dan kita doakan tahun hadapan kita dapat membuka sekolah sepenuhnya dengan lebih ramai murid dapat hadir ke sekolah. Jelasnya peruntukan tersebut sekaligus dapat memastikan generasi pewaris negara mendapat pendidikan terbaik. Rata-rata ibu bapa yang kami temui hari ini gembira dengan keperhatian kerajaan meningkatkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Setidaknya ia dapat meringankan beban keluarga dalam membuat persiapan persekolahan untuk tahun depan. Memerlukan maknanya. Memang seronok lah maknanya. Tak ada gembira kan. Memang happy lah maknanya kan. Saya sekeluarga memang happy maknanya kita maknanya susah kan. Duduk kampung memang susah kan. Maknanya suami kerja kampung kan. Saya berterima kasih lah kepada kerajaan. Syukur Alhamdulillah lah. Daripada 100 ke 150 tu 50 tu agak membantulah. Saya ada 3 orang anak. Jadi semua bersekolah. Bagi saya tu membantu sangatlah. Peralatan pun boleh belilah. Ada 2 anak kan, saya tengoklah macam mana. Kalau ada 2 lebih, saya beli buku ke beg ke apa-apa boleh buat lah. Gembira sebab yang 100.5 tu kita boleh bayar yuran, lagi boleh beli apa-apa mah. Itu 100.5 bukan kecil untuk budak sekolah. Gembira. Sikit lah, boleh lah. Happy tak kalau kerajaan bagi 150 ya, better than nothing lah. Sejumlah RM450 juta diperuntukkan yang dijangka dapat memanfaatkan oleh 3 juta murid-murid yang layak. Dalam pada itu, pengumuman pelaksanaan inisiatif peranti siswa Keluarga Malaysia pada bajet 2022 semalam disambut baik mahasiswa. Menerusi inisiatif itu, setiap pelajar daripada keluarga B40 akan dibekalkan sebuah tablet untuk kegunaan pengajian di institusi pengajian tinggi. Saya ingin berterima kasih banyak-banyak kepada pihak kerajaan kerana telah mendengar keluhan kami, pelajar-pelajar golongan B40. Bantuan ini telah sedikit sebanyak mengurangkan beban parent dan penjaga kami. Dan mereka dah tak perlu dah risaukan pasal anak-anak mereka menghadiri online kelas. Dah tak ada isu sangat dah sebab ada bantuan ni. Walau bagaimanapun saya tetap bersyukurlah sebab kerajaan kita masih ada melakukan insentif untuk membantu pelajar-pelajar, terutama pelajar B40. Jadi nampaklah ada usaha di situ dan saya harap pada masa yang akan datang usaha ini akan berterusan. Okey, saya juga mengharapkanlah kerajaan untuk menjayakan idea ini sebab tak semua student mahasiswa mempunyai tablet ataupun laptop untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Saya tengok bantuan ini memang telah diharapkan oleh semua pihak kerana ia dapat memudahkan urusan pembelajaran mahasiswa dan juga memastikan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan juga dua hala antara pensyarah dan mahasiswa. Pada pembentangan bajet 2022, Datuk Seri Tengku Zafrul mengumumkan kerajaan akan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira RM65 juta bagi melaksanakan inisiatif peranti siswa Keluarga Malaysia. Dijangkakan 600,000 mahasiswa daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Bertemu kembali. Orang awam dilarang memasuki kawasan pantai sekitar daerah Kuala Langat berikutan fenomena air pasang besar dijangka pada 3 hingga 7 November nanti. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL, Datuk Amirul Azizan Abdul Rahim berkata, penduduk di pesisir pantai juga disaran lebih berhati-hati sepanjang tempoh itu disebabkan paras air dijangka pada ketinggian 5.2 hingga 5.6 meter.
Dalam satu kenyataan, beliau berkata peralihan monsun Timur Laut juga akan bermula awal November ini. Menurutnya, antara kawasan yang dijangka berlaku limpahan air ialah Pantai Kelanang, Pantai Baru Morib, Pantai Morib, Taman Harmoni Morib, Istana Bahagia Morib, Pantai Batu Laut, Pantai Cunang dan JT Tanjung Sepat. MPKL akan menggerakkan petugas bagi membuat pemantauan dan penguatkuasaan di kawasan terbabit. Justru pihaknya akan menutup kawasan peranginan pantai dan kemudahan awam seperti medan selera dan kios di Pantai Kelanang, Pantai Morib, Pantai Batu Laut, Pantai Cunang dan JT Tanjung Sepat. Tegasnya, jika berlaku hujan lebat dan angin kencang secara serentak bersama air pasang besar, risiko berlakunya kejadian banjir akan menjadi lebih buruk. Mungkin tidak ramai bersedia membersihkan kawasan perkuburan dan menguruskan pengebumian, apatah lagi pada usia muda. Namun berlainan dengan murid darjah 5 Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Johor, Muhammad Akil Faiz Isa, yang sanggup korbankan zaman kanak-kanaknya untuk mengikut ayahnya melakukan kerja sukarela. Selain menerapkan nilai murni dalam jiwa anak kecilnya, masa terluang melakukan kerja sukarela itu adalah masa berkualiti mereka bersama. Tidak dinafikan agak sukar pada mulanya untuk membawa Muhammad Akil Faiz bersamanya. Namun apabila melihat kesungguhan anak kecil itu membantu menguruskan pengebumian, Isarani 59 tahun terus memberi sokongan dan galakan kepada anaknya. Reaksi dia macam mula-mula memanglah dia takut kan. Semua orang kalau kata sebut kubur je orang takut. Tapi sebenarnya tak ada, kita tak perlu takut lah tempat-tempat macam ni. Pukul 1, pukul 2 malam ke, tak ada, memang tak ada hantu lah. Itu semua syirik punya kerja kalau kita cakap ada hantu ke ada apa. Saya bawa dia, kalau malam ada orang meninggal pukul 2 ke nak bumi kan, saya bawa dia. Lama-lama dia tak jadi takut, dia jadi minat pada dia. Meskipun baru berusia 11 tahun, Muhammad Akil sudah faham dengan kerja-kerja yang perlu dilakukan. Ikut ayah datang sini, takut tak mula-mula? Tak. Tak takut. Habis Faiz tolong apa dengan buat apa dekat sini dengan ayah? Kalau ada orang meninggal, Faiz dengan Cik Din tolong ni, apa ni, sodok tanah buang tepi turun. So memang selalu ikut ayah datang sini? Habis apa ni, sekarang dah tak takut lah? Tak. Kawan-kawan ada cakap tak macam takut-takutkan Faiz ke datang sini tak dapat main tak ada. Kawan? Tak ada. So macam mana, apa perasaan Faiz bila dapat tolong kat sini? Gembira. Susuk tubuh kecil Muhammad Akil serta sifat ringan tulangnya membuatkan dia disenangi dalam kalangan rakan-rakan ayahnya yang turut melakukan kerja sukarela di tanah perkuburan di sekitar Mersing. Selain itu, Muhammad Akil juga membantu ayahnya mengutip kelapa sawit di waktu lapang. Kita kembali ke laporan pendidikan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin meneruskan sesi libat urus minggu ini di daerah Muar Johor. Sesi itu melibatkan perbincangan bersama guru prasekolah, sekolah rendah dan menengah serta PIBG di seluruh daerah itu. Menurut Datuk Dr. Razi dalam perkongsiannya di Facebook, selain penjelasan tentang pengoperasian sekolah, beliau turut menekankan 14 elemen penting dalam memupuk dan membudayakan amalan serta nilai murni melalui penerapan konsep sekolahku sejahtera. Dalam konteks pengoperasian sekolah, beliau memohon agar guru memberi perhatian kepada aspek pengudaraan yang optimum di dalam bilik darjah. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah perlu lebih kerap turun ke sekolah bagi memantau pematuhan ketetapan dalam garis panduan pengoperasian sekolah. Guru-guru prasekolah yang hadir turut berkongsi pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah.
Masih bersama Buletin Didik. Bersempena perayaan Deepavali yang bakal disambut masyarakat India Khamis ini, Majlis Perwakilan Pelajar dan Kolegiat 14 Universiti Putra Malaysia bekerjasama menghasilkan kolom terbesar. Ia merupakan inisiatif Kolej 14 dalam merealisasikan teras pelan strategik bahagian hal ehwal pelajar dan alumni UPM iaitu patriotisme dan perpaduan. Pameran yang diberi nama Unity Column 8K14 ini diadakan bagi memupuk semangat perpaduan dan kekitaan antara pelajar berbilang kaum di UPM. Ia juga memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman dalam penghasilan seni kolom di samping aktiviti riadah selepas penat belajar. Diketuai Artisha Mitra ragu proses penyediaan kolom ini dilakukan mengikut SOP. Kerjasama ini pastinya dapat menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan antara pelajar kolej selain memperkenalkan budaya etnik Malaysia. Proses menghasilkan kolom berkeluasan 42 meter persegi mengambil masa 4 hari menggunakan 150 kg beras pelbagai warna. Sementara coraknya pula hasil ilham pelajar Kolej 14 sendiri. Ini bagus untuk pembentukan perpaduan nasional dan juga bagi merealisasikan semangat keluarga Malaysia. Pelajar memang digalakkan menganjurkan aktiviti yang berorientasikan perpaduan dan integrasi nasional. Penghasilan kolom ini juga mengeratkan silaturahim pelajar Kolej 14 selepas sekian lama tidak berada di kampus akibat pandemik COVID-19. Selain memeriahkan sambutan Deepavali tidak lama lagi, ia juga daya tarikan baharu di Kolej 14. Kucing memang comel, tapi jika tidak diurus, najisnya boleh mendatangkan bau yang tidak menyenangkan. Menyedari hakikat itu, Majlis Daerah Pasir Mas Kelantan mewujudkan tandas khusus buat haiwan berkenaan dengan harapan dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan ceria. Kewujudan tandas awam ini berjaya mendisiplinkan lebih 600 ekor kucing liar di kawasan berkenaan, sekaligus berjaya menyelesaikan isu kebersihan yang sering membelenggu orang ramai. Malah tinjauan kami mendapati beberapa ekor kucing dilihat tidak keko melepaskan hajat tanpa perlu diajar sesiapa. Pengendalian bagi tandas kucing ini dibuat setiap hari lah, di mana ia dibersihkan setiap hari dan dijaga dengan rapi. Terdapat 4 tandas kucing di kawasan Pasar Tasik Raja ini, di mana bagi menghilangkan bau najis tersebut kita telah mencampurkan pasir tersebut dengan serbuk kopi yang kita recycle daripada kopi-kopi house yang terdekat. Sebelum ini, haiwan terbabit kerap mengotorkan kawasan pasar dan ada kalanya mencemari kawasan surau sehingga membuat jemaah khawatir dengan tahap kebersihannya. Alhamdulillah lah. Terima kasih kepada Majlis Daerah kerana buat tandas kucing. Lah ni kucing tak berok dah datang. Ada sikit-sikit gitulah, ada pun. Alhamdulillah lah. Usaha ini turut mendapat pujian golongan pencinta haiwan yang rata-rata berharap PBT di tempat lain mengikut jejak langkah Majlis Daerah Pasir Mas. Selain itu, kerja-kerja menggembur pasir dan rumput dilakukan setiap minggu bagi memastikan tandas kucing berfungsi dengan baik. Inovasi ini telah membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan para pekerja pembersihan menguruskan keceriaan di lokasi ini dengan sempurna. Amerika Syarikat meluluskan pemberian vaksin Pfizer kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Ia sekaligus bakal menyaksikan 28 juta populasi golongan itu menerima imunisasi COVID-19 tidak lama lagi. Keputusan itu diumumkan selepas sebuah panel perubatan peringkat tinggi menasihati kerajaan supaya meluluskan pemberian vaksin berkenaan atas alasan faedah diketahui melebihi risiko kesan sampingan. Kenyataan Pesuruhjaya Pentadbiran Ubat-ubatan dan Makanan FDA menyebut pemberian vaksin ini akan membantu usaha semua pihak ke arah menikmati semula kehidupan normal. Ia akan dilaksanakan selepas Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit CDC menubuhkan sebuah panel Selasa nanti untuk berbincang lanjut tentang cadangan klinikal. Terdahulu, Pfizer dan rakan kerjasama BioNTech mengumumkan kerajaan AS membeli 50 juta lagi dos vaksin bagi melindungi kanak-kanak. Selain AS, hanya sebilangan kecil negara lain meliputi China, Chile, Cuba dan Emirat Arab Bersatu UAE menginokulasi kanak-kanak dengan pelbagai vaksin.
Dari Teluk pergi ke Pekan, singgah bermalam di Batu Lima. Sekalian makhluk Tuhan jadikan, kaya miskin dipandang sama. Paku sebatang, kuat bunyi tukulnya bertalu-talu. Maksudnya bercakap besar, tetapi bukti kerja tidak ada. Laporan sukan dimulakan dengan Piala Malaysia. Melaka United jadi pasukan pertama layak ke suku akhir selepas mengumpul mata ke-9 dalam kumpulan C. Mereka menewaskan Kelantan United 2-1 untuk mengekalkan pendahuluan dan mengesahkan tempat di dua kedudukan teratas. Melaka United yang sedang mendahului kumpulan C turun di tempat sendiri membawa misi 3 mata untuk layak ke pusingan kalah mati lebih awal ketika melawan Kelantan United. Jaringan Sony Note pada minit ke-25 di Stadium Hang Jebat meletakkan tuan rumah semakin hampir merealisasikannya. Tetapi Syuhib Fukai menjaringkan gol penyamaan 2 minit sebelum rehat untuk menangguhkan seketika impian lawan. 9 minit selepas aksi separuh masa kedua bermula, Adriano kembali meletakkan Melaka United di hadapan dengan gol kedua. Keputusan 2-1 berjaya dipertahan sehingga tamat permainan memberikan skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan itu kemenangan ketiga berturut-turut sekaligus mengesahkan kedudukan dua tempat teratas yang menjanjikan slot suku akhir berbaki 3 perlawanan selepas Negeri Sembilan FC gagal meneruskan saingan akibat jangkitan COVID-19. Sementara itu, JDT menghampakan hasrat Sabah FC untuk mencipta kemenangan pertama di laman sendiri dalam aksi Piala Malaysia dengan mencatat keputusan 2-0 di Stadium Likas. Kesilapan pemain Sabah FC melakukan hantaran ke belakang membuka ruang kepada Ahmad Hazwan Bakri menghasilkan gol pembukaan seawal minit ke-4 permainan. Gonzalo Cabrera kemudian mencatat nama sebagai penjaring juga berpunca daripada kelemahan tuan rumah menyaksikan separuh masa berkesudahan 0-2 memihak pelawat. Sabah FC mencipta peluang pada minit ke-86 namun sepakan pemain import Levi Madinda yang disambut Pak Tisu berjaya dipatahkan JDT. Harimau Selatan terus unggul mengumpul 3 kemenangan selaku pendahulu kumpulan D dengan membawa pulang 3 mata penuh. Sabah FC pula kecewa di hadapan kira-kira 6,000 yang hadir memberikan sokongan. Badminton terbuka Perancis. Daripada 4 wakil negara yang berjaya ke suku akhir, cabaran Malaysia kini hanya diteruskan gandingan bergu lelaki utama negara, Aaron Chia dan Soh Wui Yik di peringkat separuh akhir ini. Berdasarkan ranking semasa, seharusnya bukan masalah buat Aaron dan Wui Yik mara ke perlawanan akhir berdepan pasangan ranking ke-27 dunia dari Korea, Ko Sung Hyun dan Shi Bak Chol. Namun, gandingan negara harus waspada selepas kejutan yang dilakar Sung Hyun Bak Chol menyingkirkan pilihan kedua, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan semalam. Bagaimanapun, pertemuan suku akhir menentang gandingan India, Satwik Sairaj Rankin Reddy dan Siraj Sethi semalam turut berlangsung sengit selama 61 minit. Cuba melawan pada set pertama, Aaron dan Wui Yik terpaksa memberi kemenangan kepada pihak lawan selepas tewas 18-21. Sengit pada set kedua, gandingan negara kembali bangkit berjaya mengheret perlawanan ke set penentuan selepas merakam kemenangan 21-18. Walaupun terus dicabar lawan, Aaron Wui Yik tetap tenang mengawal gelanggang melengkapkan aksi 21-17 untuk mara ke separuh akhir. Sementara itu, nasib nyata tidak menyembelahi gandingan campuran Cham Peng Sun dan Goh Liu Ying. Berdepan juara terbuka Denmark Yuta Watanabe, Arisa Higashino, mereka agak longlai sebelum akur dengan kekalahan 10-21 pada set pertama. Berusaha untuk bangkit pada set berikutnya, cubaan untuk membawa perlawanan ke set ketiga tidak menjadi apabila mereka tewas 17-21 selepas bertarung selama 37 minit. Rangkuman pameran seni interaktif di Expo Dubai 2020 mengakhiri Buletin Didik. Saya Midi Saleh, salam hormat dan kita jumpa lagi.